merupakan asas penyatuan dalam proses pembinaan negara dan bangsa. Menurut Perancis, Amerika Syarikat, Indonesia dan Thailand, matlamat akan dapat dicapai menerusi pelaksanaan dasar pendidikan dalam pelbagai komuniti etnik. Sistem pendidikan berorientasikan komuniti etnik yang berkongsi kurikulum yang sama dan dipanggil sebagai sistem pendidikan vernakula. Menurut Dina 1985, beliau meletakkan peranan penting pendidikan formal dalam proses sosialisasi. Bagi pelajar yang mempunyai perbezaan latar belakang sosiopolitik, sekolah boleh mensosialisasikan mereka semula mengikut kumpulan yang sama sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Semangat bertolak ansur dan saling memahami antara satu sama lain dapat dipupuk dengan baik melalui pendidikan. Oleh itu, pendidikan amatlah penting dalam kehidupan sesebuah masyarakat. Nama saya Naila binti Rohini. Hari ini saya nak cakap pasal sejarah pendidikan di Malaysia dan hubungan etnik. Okey, bahasa dan pendidikan ni merupakan dua perkara yang saling berkait rapat antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab melalui pendidikan, sesuatu bahasa tu dapat dipertahankan dan bahasa ni merupakan satu gambaran kepada jiwa sesebuah bangsa tu sendiri. Setiap komuniti etnik kat Malaysia ni dulu mempertahankan sistem pendidikan masing-masing. Sebab tu usaha kerajaan dulu nak bentuk satu sistem pendidikan yang kebangsaan dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni jadi susah. Dalam konteks tanah Melayu, penjajah ni dulu berperanan utama dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan kat Malaysia ni dulu. Dalam tempoh penjajahan selama 130 tahun kat negara kita dulu, pihak British telah melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan mengasingkan mengikut etnik masing-masing. Tujuan dia untuk mengelakkan konflik antara satu etnik dengan etnik yang lain. Dasar pecah dan perintah ni diperkuatkan lagi dengan usaha setiap komuniti tu mempertahankan warisan budaya dan peradaban masing-masing. Salam sejahtera. Saya Eng Sejing ingin menerangkan tentang latar belakang pendidikan komuniti etnik di Tanah Melayu. Sebelum pihak British mencampuri bidang pendidikan, komuniti etnik di Tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India, mempunyai sistem pendidikan tersendiri. Dasar pecah dan perintah telah mengukuhkan kedudukan sistem pendidikan vernacular. Usaha untuk menyatukan mereka di peringkat ini tidak timbul sehinggalah berlakunya peristiwa Malayan Union 1946 yang merupakan pengukuhan ke arah pembinaan negara bangsa. Yang pertama, komuniti Melayu. Komuniti Melayu dibentuk bersesuaian dengan sistem nilai dan adat Melayu. Terdapat dua jenis bentuk sekolah dibina. Yang pertama, persekolahan secara tidak formal. Persekolahan secara tidak formal telah menekankan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Arab sebagai bahasa penghantar. Sekolah ini membabitkan sekolah agama rakyat, sekolah pondok dan madrasah. Ia juga menekankan pembacaan Al-Quran, Al-Hadis dan hal ehwal keagamaan. Sekolah ini juga bebas daripada pemantauan kerajaan British dan turut menyediakan pengajaran di peringkat rendah dan menengah. Pelajar yang cemerlang juga diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran ke India, Indonesia dan Mesir. Kedua, di sekolah vernacular Melayu yang didirikan oleh kerajaan British, bahasa Melayu juga dikekalkan sebagai bahasa penghantar. Ia lebih memberi tumpuan kepada perkara asas sebagai contoh, membaca, mengira, menulis ilmu pertukangan, anyaman dan pertanian. Lepasan sekolah Melayu yang berkelayakan akan menyambung pelajaran ke Maktab Penguruan Sultan Idris, MPSI. Namun begitu, mereka tidak diberi peluang untuk menjawat jawatan yang tinggi disebabkan kelayakan yang rendah berbanding dengan sekolah English. Oleh itu, kedua-dua sekolah tersebut tidak diterima untuk berkhidmat di pentadbiran British. Salam sejahtera, nama saya Yao Zhao Hong, yang ketua komuniti Cina
Majoriti komuniti Cina mendirikan sekolah di setiap wilayah dan di negara baharu yang diduduki mereka disebabkan penerimaan sebahagian ajaran Confucius yang menekankan kepentingan pendidikan di peringkat rendah dan tinggi. Kepercayaan tersebut hanya menerusi pendidikan dan harta mereka mampu mengubah nasib dan status ke tahap yang lebih baik. Sistem pendidikan tersendiri yang lebih menjurus kepada pendidikan Cina klasik telah ditubuhkan sebelum tahun 1900. Sukatan pelajaran lebih kepada pemahaman penulisan Cina klasik. British telah membuka peluang kepada penubuhan sekolah vernacular Cina yang menerapkan nilai-nilai kecinaan. Contohnya, bahasa Cina dikekalkan sebagai bahasa penghantar. Sukatan pelajaran, guru dan buku teks adalah berdasarkan negara China. Tujuan penubuhan sekolah adalah mengekalkan identiti komuniti Cina di tanah Melayu. Sekolah tersebut ditubuhkan secara bersendirian dan dibiayai Persatuan Peniaga Cina dan dilindungi oleh Persatuan Cina. Ia berkembang pesat sebagai institusi keilmuan, budaya dan bahasa Cina dan mendapat sokongan penuh daripada komuniti Cina. Kebangkitan semangat nasionalisme di China seperti fahaman Kuomintang dan komunis telah meresap masuk ke tanah Melayu menerusi sekolah vernacular Cina pada tahun 1920-an. Anti-imperialis dan anti-British telah mempengaruhi komuniti Cina secara berleluasa. British bertindak tegas dengan mengubah enakmen pendaftaran sekolah bagi membolehkan mereka mengawal pendidikan vernacular Cina dan mengurangkan campur tangan dari persatuan-persatuan Cina. Bermula tahun 1924, sebahagian besar sekolah berkenaan menerima bantuan kewangan dan dipantau oleh kerajaan. Mereka mendesak agar British tidak campur tangan dalam hal ehwal pendidikan dan kehendak ini berterusan sehingga kini. Akhir sekali, komuniti India. Ketatakan komuniti India ke tanah Melayu semakin meningkat pada sekitar tahun 1880 sampai 1890 bagi memenuhi kehendak pasaran getah British ke Eropah Barat. Ia tidak mempunyai sumber ataupun dana kewangan tertentu untuk menubuhkan sekolah. Kerajaan British menyediakan sekolah vernacular Melayu tetapi kebanyakan mereka enggan memasukinya. Pihak pengurusan estet menubuhkan sekolah vernacular Tamil dan menerapkan nilai-nilai ketamilan. Penggunaan bahasa Tamil sebagai bahasa penghantar, sukatan pelajaran dan tenaga pengajar diambil dari India. Para ibu bapa kurang memberi sambutan kerana persekitaran yang serba kekurangan dan lebih kepada penekanan sekolah rendah. Justeru, mereka tidak mempunyai peluang untuk memegang jawatan tinggi dalam pentadbiran British. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Tan. Saya akan membentangkan tentang sekolah vernacular English. Pendidikan Inggeris ini dia bermula berkembang di tanah Melayu setelah penubuhan Free School. Pada permulaannya, pendidikan ini dia dikuasai oleh para mubarik Kristian dan seterusnya diambil alih oleh kerajaan British. Hal ini demikian kerana kerajaan British ingin menjamin kualiti sukatan pelajaran dan untuk mengeluarkan pegawai tadbir rendah yang mampu memenuhi keperluan kuasa pentadbir British. Majoriti pendidikan Inggeris ini dia akan kepada komuniti Melayu yang daripada golongan atasan dan komuniti bukan Melayu, iaitu komuniti Cina dan komuniti India. Pelajar lepasan sekolah ini akan berpeluang untuk melanjut pelajaran mereka ke peringkat college, universiti sama ada dalam atau luar negara. Mereka juga berpeluang untuk memegang jawatan tertentu dalam pentadbiran British yang akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Dalam usaha memperkembangkan bidang pendidikan, berbagai dasar pendidikan telah dilancarkan dalam era penjajahan tanah Melayu. Terdapat dua bentuk pendidikan, iaitu pendidikan Inggeris dan pendidikan vernacular. Seperti yang dikatakan tadi, pendidikan Inggeris majoriti adalah komuniti Melayu atasan dan komuniti bukan Melayu. Manakala pendidikan vernacular adalah majoriti kepada komuniti Melayu golongan bawahan. Pendidikan vernacular ini diasaskan mengikut dasar pendidikan British
di negeri-negeri selat dan menumpukan kepada perkara asas iaitu membaca, mengira, menulis dan pertanian. So, dasar yang pertama adalah dasar Cheeseman 1946. So, dasar ini adalah kesan kepada peperangan. Kerajaan British ingin mengubah dasar pendidikan yang menumpuk ke arah penumpuan komuniti etnik berbeza. Antara inti-bakti utama adalah pertamanya, peruntukan pendidikan peringkat rendah secara percuma dan dibenarkan menggunakan bahasa ibudan masing-masing. Kedua, pendidikan Inggeris akan didedahkan pada peringkat rendah. Ketiga, peluang pendidikan yang sama kepada golongan wanita. Tetapi dasar ini adalah gagal dilaksanakan kerana kekurangan tenaga pengajar dalam sekolah Inggeris di peringkat rendah dan peringkat menengah. So, seterusnya adalah Jawatan Kuasa Khasalda 1947. Jawatan kuasa ini bertujuan untuk merangka pendidikan tahap universiti di Tanah Melayu. Tetapi jawatan kuasa ini menghadapi cabaran, antaranya ialah maklumat penyaduan menerusi penggunaan bahasa Melayu ditolak oleh komuniti bukan Melayu. Mereka bimbang tentang penekanan terhadap bahasa Melayu akan menggugarkan kedudukan bahasa ibudan mereka. Seterusnya, lulusan daripada sekolah Melayu juga menolak kerana tahap pendidikan masih rendah. Lagi satu jawatan kuasa telah ditubuhkan iaitu Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum 1949. Maklumat jawatan kuasa ini adalah untuk memupuk penyatuan dalam masyarakat makmur. Kaedah pertama ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah rendah. Sekolah kebangsaan akan ditubuh bagi menyatukan komuniti etnik yang berbeza. Dan ketiga, iaitu bahasa ibudan masing-masing boleh diajar. Tetapi usaha-usaha ini sukar dicapai kerana komuniti-komuniti etnik tidak bersatu. Mereka mempunyai pandangan sendiri dan untuk menjaga kedudukan bahasa ibudan mereka. Laporan Barnes 1951. Maklumat laporan ini adalah untuk menyemak dan memperbaiki bentuk pendidikan Melayu. Terdapat dua cadangan. Satu, agar satu corak pendidikan dirangka bagi memenuhi bentuk masyarakat di Tanah Melayu. Dua, sekolah vernakular dimasukkan dan digantikan dengan sistem pelajaran kebangsaan sekolah rendah dan wajib menggunakan bahasa Melayu dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. Laporan ini wujud penentangan daripada Komiti Melayu. Seterusnya, laporan Fernwood 1951. Maklumatnya adalah untuk menyimak semula sistem pendidikan komuniti Cina. Terdapat 3 usul. 1. Mempertahankan kedudukan sekolah Cina dan mendesak kerajaan memberi bantuan kewangan. 2. Sekolah vernakular tidak boleh dihapuskan sehinggalah komuniti Cina merasakan ia tidak diperlukan lagi. 3. Gesaan agar sekolah Cina tidak memfokuskan bentuk kaedah dan sukata pendidikan dari China. Seterusnya, Ordinan Pendidikan 1952 menetapkan sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa perhubungan di sekolah rendah. Sekiranya jumlah pelajar bukan Melayu lebih daripada 15 orang, kemudahan untuk menggunakan bahasa Cina atau Tamil akan disediakan. Bahasa Inggeris digunakan di sekolah menengah. Tujuan ordinan ini adalah untuk menjadikan sistem pendidikan sebagai teras penyatuan. Malangnya, ordinan ini ditentang oleh semua komuniti etnik. Seterusnya, Laporan Razak 1956 dijadikan dasar pendidikan pertama setelah merdeka. Lebih berpengaruh dalam memartabatkan peranan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Usulnya ialah 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah dan menengah. 2. Sekolah jenis kebangsaan akan menggunakan bahasa Cina, India dan Inggeris sebagai bahasa pengantar. 3. Penggunaan sukatan pelajaran, sistem peperiksaan, latihan perguruan dan sistem nazir yang sama. Usul yang keempat, bahasa Melayu menjadi khusus wajib bagi memupuk kesatuan dalam proses pembinaan negara bangsa. Usul yang kelima, pendidikan dengan menggunakan bahasa Melayu dilanjutkan ke peringkat menengah dan universiti. Hasil laporan ini, sekolah vernakular beransur-ansur ubah kepada sekolah kebangsaan.
Seterusnya, laporan Rahman Taklib 1960 dan Akta Pendidikan 1961. Malamannya adalah untuk memantau Ordinan Pelajaran 1957. Usulnya adalah 1. Bahasa kebangsaan adalah medium perhubungan di Malaysia dan dipraktikkan di peringkat rendah, menengah dan universiti. 2. Menyeragamkan sistem peperiksaan dan persekolahan. 3. Memberi penekanan terhadap pendidikan teknik dan vokasional. 4. Memberi penekanan terhadap pendidikan moral dan keagamaan bagi mengukuhkan semangat saling berhormati antara etnik yang berbeza. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kita teruskan lagi dengan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Vernacular. Sekolah rendah yang dibiayai oleh kerajaan terbahagi kepada dua, iaitu Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala Sekolah Jenis Kebangsaan menggunakan bahasa Mandarin dan juga Tamil sebagai bahasa pengantar. Manakala dari segi sukatan bahasa Melayu bagi sekolah kebangsaan agak sukar berbanding dengan sukatan bahasa Melayu yang digunakan di sekolah jenis kebangsaan yang sedikit, yang mudah. Kurikulum di kedua-dua jenis sekolah rendah ini pada keseluruhannya sama dan terdapat beberapa penyelesaian yang dilaksanakan oleh pihak kementerian dalam kurikulum ini. Namun penyesuaian tersebut tetap memenuhi falsafah pendidikan negara, iaitu untuk melahirkan pelajar yang seimbang dalam aspek jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. Terusnya, pendidikan menengah. Majoriti pelajar yang tamat di peringkat sekolah kebangsaan akan memilih untuk melanjutkan pengajian ke sekolah menengah kebangsaan kerajaan. Hal ini kerana kadar bayaran yurannya yang agak minimum. Manakala bagi pelajar yang tamat di peringkat sekolah rendah, khususnya dari sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT, wajib ditempatkan di kelas peralihan selama setahun sekiranya ingin melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah kebangsaan. Mengikuti kelas peralihan merupakan satu proses penyesuaian ke arah pemahaman kepada asas bahasa dan budaya kebangsaan, terutamanya bahasa Melayu. Seterusnya, kategori sekolah pendidikan menengah kebangsaan terbahagi kepada 7, iaitu sekolah menengah harian, sekolah menengah jenis kebangsaan, sekolah bersama penuh SPP, sekolah kluster, sekolah teknik dan vokasional, sekolah menengah agama dan akhir sekali sekolah seni dan sukan. Bahasa pengantar utama yang digunakan di dalam sekolah tersebut ialah bahasa Melayu. Hak untuk meneruskan pembelajaran dalam bahasa ibunda mengikut etnik seperti bahasa Cina dan Tamil adalah dibenarkan sekiranya memenuhi syarat-syarat tertentu. Kelas moral juga diwujudkan bagi pelajar yang bukan Melayu bagi menggantikan kelas agama Islam yang diikuti oleh pelajar Melayu. Seterusnya, sekolah wawasan. Sekolah wawasan merupakan sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum ataupun agama. Di bawah konsep ini, 2 atau 3 buah sekolah rendah berlainan aliran akan ditempatkan dalam kawasan yang sama. Setiap sekolah akan mempunyai bangunan sendiri yang boleh disambung antara satu sama lain dan menggunakan jambatan penghubung. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, sekolah wawasan ini tidak mendapat sambutan daripada etnik yang bukan Melayu, iaitu etnik Cina dan etnik India. Kebanyakan etnik Cina dan etnik India membantah pelaksanaan sekolah wawasan ini kerana mereka mempercayai bahawa sekolah wawasan akan mengehadkan penggunaan bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Mandarin dan juga bahasa Tamil. Rajah tersebut menunjukkan kompleks sekolah wawasan USJ 15 Subang Jaya, Selangor. Antara tujuan dan matlamat sekolah wawasan ialah mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid yang berbagai bangsa dan latar belakang,
memupuk semangat integrasi antara murid-murid daripada pelbagai aliran. Seterusnya, melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan pemahaman yang tinggi dalam mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Dan akhir sekali, menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan pelbagai aktiviti lain di sekolah tersebut. Antara kompleks sekolah wawasan yang telah beroperasi ialah Kompleks Sekolah Wawasan Pekanbaru Parit Bunta Perak, Kompleks Sekolah Wawasan Taman Aman Alustar Kedah, Kompleks Sekolah Wawasan USG 15 Subang Jaya Selangor, Kompleks Sekolah Wawasan Tasik Permai Pulau Pinang dan akhir sekali Kompleks Sekolah Wawasan Pudu Seri Manjung Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan lagi pembentangan kita dengan tajuk Puan Universiti. Lepas tamat tingkatan 5 iaitu CGSPM, pelajar akan diberi pilihan sama ada untuk melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6, matrikulasi atau meneruskan pendidikan diploma seperti politeknik. Tingkatan 6, pelajar perlu melanjutkan pelajaran selama 1 tahun setengah, manakala tempoh pembelajaran ke matrikulasi adalah selama 1 atau 2 tahun. Namun, pada tahun 2006, tempoh pembelajaran ke matrikulasi dilanjutkan selama 2 tahun. Terusnya iaitu institusi pengajian tinggi. Institusi pengajian tinggi terbahagi kepada dua, iaitu Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS). 20 institusi yang disenawarkan daripada IPTA dan 32 institusi disenawarkan daripada IPTS. Namun jumlah sebenar IPTS masih belum disenawarkan. Dapat juga IPTA yang didominasikan oleh orang Islam dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak seperti UiTM, UiA, USIM dan sebagainya. Mana penubuhan ini selaras dengan kehendak perlembagaan yang meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan dan hak istimewa Melayu. Dan pelajar universiti akan melalui pelbagai fasa daripada junior kepada senior dan mereka akan berkongsi pelbagai kemudahan seperti perpustakaan, dewan kuliah, bilik pembincangan dan sebagainya. Ruang perkongsian antara pelbagai etnik akan lebih meluas seperti perbincangan kumpulan dan sebagainya. Antara pelbagai kaum dan ia mewujudkan integrasi dalam kalangan mahasiswa. Perkongsian ini memupuk ke arah kesepaduan sosial dalam mencapai konteks kesepaduan dalam kalangan pelbagai etnik di Malaysia menjelang 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimah Nizam A167794, Pendidikan dan Cabaran dari segi bahasa. Okey. Dong Jiao Zong. Beliau meminta kerajaan supaya bersikap lebih terbuka dengan memberi layanan yang sama rata dengan sekolah pelbagai aliran. Ini bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan dan pembangunan negara. Beliau juga menuntut 3 rukun politik Cina. Yang pertama di mana rukun pertama ialah mempertahankan pendidikan Cina melibatkan 1,300 sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan 60 sekolah menengah di seluruh negara. Rukun politik yang kedua ialah mempertahankan penerbitan akhbar Cina yang melibatkan 6 akhbar harian di Semenanjung dan 8 akhbar di Sabah dan Sarawak. Rukun politik yang ketiga ialah mempertahankan Persatuan Cina Huan Tuan yang melibatkan lebih 8,000 buah persatuan dan pendidikan, perniagaan dan juga perdagangan. Namun, persatuan bahasa dan pendidikan seperti Huangzhong, Duangzhong dan Dongjiaozhong adalah lebih berpengaruh berbanding dengan parti politik. Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina di Kuala Lumpur menggesa Persatuan Guru-Guru Sekolah Cina di negeri lain menyokong tindakan mereka dengan mengemukakan Memorandum Pendidikan Persekutuan Melaya. Sokongan ini membawa kepada penubuhan Jiazong pada 25 Disember 1951. Mereka mahu supaya bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu diberikan layanan yang sama rata dan disenaraikan sebagai bahasa rasmi negara. Sistem pendidikan perlu mematuhi gagasan Satu Malaysia. Sistem pendidikan yang pelbagai tidak akan membantu rakyat memahami gagasan tersebut. Kanak-kanak dipisahkan daripada kecil. Apabila mereka besar, mereka susah untuk bekerjasama dengan orang daripada bangsa lain. Sekolah Vernacular Cina dan Sekolah Vernacular India ditubuhkan bagi membolehkan orang Cina dan orang India belajar tentang asal-usul negara mereka. Tetapi mereka telah menjadi rakyat Malaysia
Jadi keadaan ini tidak perlu wujud lagi, kata Ho 2008. Kajian Yu 1973 dan Liu 1989 mengenai pendidikan masyarakat Cina, beberapa penemuan telah membuktikan mengenai pendidikan masyarakat Cina dan telah menemui beberapa jenis sikap persepsi terhadap pelajar Cina yang mendapat pendidikan Inggeris. Pelajar yang mendapat pendidikan Inggeris di sekolah kebangsaan biasa akan lebih mudah bergaul dengan bangsa lain seperti India, Melayu dan juga etnik Indonesia, serta mereka lebih sedikit ataupun kurang identiti kecinaan berbanding dengan pelajar Cina ataupun pelajar India sendiri yang bersekolah di sekolah vernacular. Mereka lebih mudah bergaul dengan bangsa lain. Okey. Menurut Funston 2001, kewujudan parti politik berasaskan kaum juga telah memburukkan lagi proses sosialisasi untuk berlaku dengan lancar dalam kalangan semua etnik di Malaysia. Hal ini kerana ianya akan menjadikan semua kaum dan bangsa bertindak untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dan kaum masing-masing seperti bahasa, pendidikan dan juga kebudayaan. Kelebihan sekolah kebangsaan berbanding dengan sekolah vernacular menurut Harris tahun 1990 ialah kita berpatah balik kepada bercerita mengenai pendapat Harris mengenai kenapa sekolah vernacular ini tak patut diwujudkan di Malaysia, ialah kerana ia akan menjadi satu asas kepada satu bangsa untuk memohon pengekalan bahasa mereka supaya bahasa itu menjadi satu pengantar kepada budaya dan juga nilai sosial masyarakat mereka. Menurut Raymond Navaratnam pula, beliau juga tidak bersetuju dengan kewujudan sekolah vernacular di Malaysia kerana bagi beliau ini membatutkan proses integrasi dan perpaduan kaum. Okey. Kerajaan seharusnya mewujudkan satu jenis sekolah saja dan sekolah kebangsaan ini perlu diwujudkan dalam bentuk yang boleh menarik kaum lain, terutama Cina dan juga India serta kaum etnik kecil lain di Malaysia supaya mereka berminat untuk memasuki dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan. Hal ini kerana bagi Raymond Navaratnam, beliau mengatakan bahawa kelebihan sekolah-sekolah kebangsaan berbanding dengan sekolah jenis persendirian antaranya ialah bangunannya lebih selesa, kelengkapan daripada segi fasiliti lebih baik dan juga guru-guru yang mencukupi. Kita beralih kepada poin saya seterusnya, iaitu pemansuhan Akta Pendidikan dan kesannya kepada pendidikan negara. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, pernah menjadi Menteri Pelajaran. Ketika itu, pada era tahun 90-an, beliau telah mengambil satu langkah berani, iaitu beliau memansuhkan Seksyen 21 dalam kurungan 2 Akta Pendidikan 1991. Perkara ini dilakukan oleh Datuk Seri Najib atas keprihatinan beliau mengenai desakan dan gesaan daripada kaum Cina supaya sistem pendidikan mereka juga diberikan peluang dalam sistem pendidikan negara. Hal ini kerana akta ini akan memberi kuasa kepada Menteri Pelajaran untuk menukar status sekolah daripada sekolah vernacular kepada sekolah kebangsaan. Tindakan ini memberi anjakan yang sangat besar dalam sistem pendidikan negara. Pemansuhan akta ini membawa kepada lebih 56,000 pelajar bukan Cina daripada 612,000 pelajar di Malaysia memasuki sekolah vernacular. Ini menjadikan jumlah bangsa selain Cina yang dapat bertutur dengan fasih dalam bahasa Mandarin lebih tinggi. Okey, kesimpulannya, penguasaan dalam pelbagai bahasa etnik membantu peningkatan dari sudut ekonomi Malaysia disebabkan peningkatan kerjasama ekonomi Malaysia dan China yang bergelar salah satu kuasa besar dunia. Dari sudut ekonomi, kerajaan Malaysia terus mempertahankan sistem sekolah kebangsaan bersama sistem sekolah vernacular kerana ini adalah satu sistem yang adil dan unik, mampu membentuk model insan yang cemerlang sekaligus perpaduan kaum dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang boleh saya buat dalam tajuk pemerkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial ini, iaitu pendidikan ini merupakan faktor yang paling dominan untuk membina proses sosialisasi antara masyarakat. Dan
pendidikan juga merupakan ejen yang paling penting dalam sistem sosialisasi masyarakat kita hari ini. Dan pada akhirnya ia bergantung kepada institusi keluarga itu sendiri bagaimana mereka nak meletakkan sistem pendidikan ke atas anak mereka. Dan perlu kita tahu bahawa dasar pendidikan dan bahasa di Malaysia ini sangat unik berbanding negara-negara lain. Dan walau bagaimanapun, kita perlu akui bahawa terlalu banyak kepelbagaian ini akan membawa banyak perbezaan yang mana pada akhirnya akan membawa keburukan kepada masyarakat kita, terutamanya anak bangsa. Dan saya percaya bahawa setiap tahun pihak kerajaan akan cuba membina dan mencari dasar yang boleh menyatukan bangsa-bangsa kita, iaitu masyarakat-masyarakat kita dalam sistem pendidikan supaya mereka dapat memahami dan bertolak ansur antara mereka sendiri. Terima kasih.